Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Izzuddin Muhammad Razak dan selamat datang ke channel YouTube Perhatian Masjid MPU 3442. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang kelebihan bersahur dan juga berpuasa. Amalan berpuasa telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam lagi. Nabi Adam berpuasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda yang membawa maksud puasa yang disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud, iaitu puasa sehari dan juga berbuka sehari. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum puasa di bulan Ramadan difardukan, Nabi Muhammad sudah terbiasa dengan amalan berpuasa. Baginda akan berpuasa pada 10 Muharram dan juga puasa 3 hari setiap bulan. Dan amalan berpuasa pada 10 Muharram menjadi amalan Quraisy, Yahudi dan juga Nasrani. Walaupun amalan tersebut adalah kesinambungan dari amalan Nabi-Nabi terdahulu, amalan berpuasa ini adalah sangat istimewa bagi umat Islam. Daripada bin Al-As bahawa Rasulullah SAW bersabda yang membawa maksud perbezaan di antara puasa orang Islam dan juga Yahudi dan juga Nasrani adalah dengan makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Antara kelebihan berpuasa adalah menghapuskan dosa-dosa, kerana puasa adalah pintu segala ibadah dan dengan berpuasa Allah SWT akan menghapuskan dosa seseorang hamba itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa pun yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, iaitu mengharapkan keampunan Allah SWT, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu dari Jumaat hingga ke Jumaat yang seterusnya dan berpuasa di bulan Ramadan akan menghapuskan dosa di antara tempoh tersebut apabila seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan yang seterusnya dalam berpuasa adalah doa seseorang itu makbul dengan berpuasa. Allah SWT Maha mendengar akan setiap permohonan hamba-hambanya. Adalah diketahui daripada banyak hadis-hadis bahawa doa-doa dalam bulan Ramadan ini diterima secara khusus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, terdapat 3 jenis orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Orang yang pertama adalah seseorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. 2. Imam atau pemimpin yang adil. 3. Orang yang dizalimi oleh seseorang. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti aku akan menolongmu walaupun selepas beberapa ketika, demi sesuatu kemaslahatan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terdapat banyak lagi kelebihan berpuasa, tetapi masa mencemburui kita. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Nama saya Nur Fatia binti Judri Sharman. So saya akan berkongsi tentang lebih terperinci tentang sahur dan juga info tambahan tentang kelebihan berpuasa dari sudut kesihatan. Sahur ataupun definisinya makan selepas waktu tengah malam sebelum terbit fajar di bulan Ramadan. Selain daripada sahur ni boleh membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang bukan Islam, kerana jelas orang bukan Islam tidak mengambil sahur ketika mereka berpuasa.
Selain itu, sahur ni juga merupakan waktu paling mustajab untuk kita berdoa, kerana ketika kita bersahur terdapat banyak keberkatannya. Jadi waktu sahurlah adalah waktu paling mustajab untuk kita berdoa, dan Allah tidak akan menghampakan doa-doa mereka yang berdoa ketika waktu sahur. Selain daripada itu, sahur ni memberi banyak keuntungan yang berlipat ganda kepada mereka yang bersahur. Ibnu Hajar dalam mengulas Sahih Bukhari telah menyerarai beberapa kelebihan sahur, antaranya sahur merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, dan juga sahur boleh membezakan diri dengan ahlul kitab. Seterusnya, sahur juga boleh memberi kita peluang untuk kita mengingati Allah dengan berdoa dan berzikir ketika bersahur. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah, sebaik-baik makanan sahur bagi orang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Seterusnya, sekiranya kita letih untuk bangun sahur, Rasulullah menggalakkan kita untuk mengambil sekurang-kurangnya sebiji kurma dan memadai seteguk air sahaja. Seterusnya, waktu sahur yang paling afdal adalah menjelang waktu subuh, iaitu 10 ke 15 minit sebelum Bilal melaungkan azan subuh. Kelebihan sahur dari sudut kesihatan yang ramai tak tahu, pertama sekali adalah sahur ni boleh menggantikan sarapan pagi yang kita tak boleh ambil, terutamanya sepanjang bulan Ramadan. Kedua, sekiranya seseorang itu tidak bersahur, dia mempunyai risiko untuk menghadapi sakit jantung atau kencing manis. Ketiga, ketika kita bersahur, para malaikat berselawat kepada orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Umar, Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Menurut sebuah riwayat, para malaikat akan berselawat ke atas golongan yang menggagalkan diri untuk bersahur. Hal ini kerana dalam sahur terdapat banyak berkatnya. Yang keempatnya, dengan kita bersahur, kita dapat memberikan tenaga untuk dalam tubuh badan kita untuk melakukan aktiviti seharian di siang hari. Seterusnya, dengan bersahur juga kita boleh menjaga jumlah air dalam tubuh sepanjang kita berpuasa. Seterusnya, dengan kita bersahur juga boleh menjaga kesihatan pencernaan dalam tempoh lama. Seterusnya, dengan bersahur kita boleh menjaga keseimbangan berat badan, dan kita boleh mencegah dan meredakan sakit kepala, dan juga kita boleh melancarkan peredaran darah. Okey, antara kelebihan berpuasa dari sudut kesihatan, pertama sekali, dengan berpuasa kita boleh menurunkan berat badan. Kedua, kita boleh mengawal paras lemak dan kolesterol. Ketiga, boleh meningkatkan kecekapan sistem penghadaman. Keempat, boleh meningkatkan fungsi otak. Kelima, meningkatkan kesihatan jantung. Keenam, kita dapat mengawal paras gula dalam darah. Dan seterusnya, kita boleh membantu proses detoksifikasi tubuh. Dan akhir sekali, kita boleh meningkatkan imuniti badan. Oleh itu, daripada perkongsian saya tadi, apa yang kita boleh dapati, sama ada sahur maupun berpuasa, kedua-duanya ada kelebihan dan keberkatannya sendiri dari sudut kesihatan maupun dari sudut agama. Jadi sesiapa yang selalu punting sahur, selepas ini digalakkan untuk ambillah sahur. Sekurang-kurangnya ambil sebiji kurma ataupun seteguk air bangun selepas waktu tengah malam. Ini korang boleh menjana sedikit tenaga ketika korang berpuasa di siang hari, dan korang tidak akan mudah lapar ataupun haus. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk saksikan lagi 2 video yang akan datang pada hari Jumaat 9 malam pada minggu hadapan. Itu saja dari saya. Terima kasih.